Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat rakan-rakan guru dan juga anak-anak pelajar di luar sana. Seperti yang telah cikgu janjikan pada video yang lepas, iaitu bab 3, bahagian 1, cikgu akan menyambung topik masih kepada bab 3, masih berkisarkan bab 3, iaitu Raja Berperlembagaan dan juga Demokrasi Berparlimen. Okey, sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih buat rakan-rakan guru, anak-anak pelajar yang telah pun menonton video pembelajaran cikgu dari tingkatan 5, silibus baru ini daripada bab 1, bab 2, bab 3. Okey, bab 3, namun bab 3 cikgu telah upload part 1 dan hari ini dan pada waktu ini cikgu akan mengulas pula iaitu bab 3 iaitu part 2. Ada 3 lagi bab yang kita tak sempat nak ceritakan secara ringkas ya. Okey, kita lihat pada paparan ni. Inilah gambaran yang telah cikgu ceritakan pada video pembelajaran yang lepas, iaitu video pembelajaran bab 1. Inilah yang telah cikgu ceritakan. Okey, bagaimana latar belakang serta latar belakang sistem pentadbiran beraja dan juga sejarah kewujudan serta kepentingan peranan Majlis Raja-Raja di Malaysia. Serta keunikan Malaysia kita ini yang mana kita menggabungkan sistem pentadbiran raja berperlembagaan yang kita warisi daripada zaman Melaka serta pentadbiran demokrasi berparlimen. Okey. So, ini adalah topik di dalam bab 3 dan cikgu dalam video part 1 cikgu telah pun menceritakan secara ringkas berkenaan dengan bab 1, topik 1 dan juga topik 2. Dan sekarang cikgu akan cerita pula topik 3 iaitu YDPA dan juga Raja di dalam perlembagaan, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa serta keunikan amalan demokrasi di negara kita. Okey, topik 3.3 iaitu YDPA yang di-Pertuan Agong dan juga Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, topik ini lebih menceritakan tentang peranan lah ya. Okey, peranan ketua utama negara ini dari dalam banyak aspek yang mungkin pelajar sebenarnya tak nampak ya. Okey, dalam topik ini anda sebenarnya berpeluang belajar dengan lebih mendalam tentang peranan raja. Anda selalu tengok raja muncul dekat TV, YDPA muncul dekat TV, tapi tak tahu pun secara mendalam tentang peranan yang di-Pertuan Agong. Okey, inilah dia yang pertama, pelajar lihat institusi yang di-Pertuan Agong. Okey, Raja Berperlembagaan adalah sebahagian daripada pentadbiran negara. Okey, malah di dalam perlembagaan persekutuan yang anda telah belajar pada bab 2, baru-baru ini telah mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. Okey, institusi beraja ini termasuklah Majlis Raja-Raja, institusi beraja setiap negeri dan yang di-Pertuan Agong bagi peringkat persekutuan. Okey, kerana institusi yang di-Pertuan Agong ini adalah penaung rakyat melangkaui semua agama, bangsa, budaya dan fahaman politik. Okay, jawatan YDPA ini wujud secara rasminya, gelaran YDPA ini adalah selepas merdeka. Okey, YDPA syaratnya dipilih dalam kalangan 9 negeri yang beraja dan dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja. 9 raja tadi ya. Dan juga 4 yang di-Pertuan Negeri masuk di dalam ni, tapi yang di-Pertuan Negeri tidak terlibat dalam pemilihan ya. Okey, menurut kaedah dalam perlembagaan persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja, jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong turut diwujudkan. Okey, yang seterusnya. Okey, yang kedua, bagaimana pula dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong?
Okey, kedudukan yang di Pertuan Agong dalam negara kita adalah sebagai ketua utama negara, ya. Okey, kalau pelajar lihat pada paparan slide ini, okey, ini adalah paparan kandungan perlembagaan, ya. Inilah kandungan perlembagaan yang dimaksudkan, perkara 32. Ini kamu nampak. Ketua Utama Negara, ni bagi persekutuan dan isterinya. Okey, maka hendaklah ada seorang Ketua Utama Negara ni, Ketua Utama Negara bagi persekutuan yang digelar YDPA. Okey, inilah yang dimaksudkan kandungan dalam perlembagaan. Okey, YDPA lah punca kedaulatan, perpaduan, kebesaran bagi sesebuah negara. Okey, di sini pelajar lihat keutamaan kedudukan dalam persekutuan kita, ya. Di Malaysia ni yang tertinggi adalah YDPA. Seterusnya Raja Permaisuri Agong, kemudian raja-raja dan pemangku raja, yang keempat yang dipertua bagi negeri-negeri, dan yang kelima bekas Raja Permaisuri Agong yang masih menerima saraan diraja daripada kerajaan persekutuan. Barulah yang keenam Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan perlembagaan, ya, kandungan dalam perlembagaan, perkara 32. Okey, yang ketiga, kuasa YDPA. Kuasa YDPA ni sangat banyak dan sangat luas, ya. Merangkumi tiga aspek. Yang pertama dari segi kuasa eksekutif, yang kedua dari segi kuasa perundangan, dan yang ketiga dari segi kuasa kehakiman. Okey, kita lihat dahulu dari aspek kuasa eksekutif. Okey, kalau mengikut kuasa eksekutif ni, okey, baginda akan melantik Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri. Okey. Okey, melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara baginda, ni, ya. Budi bicara ni, ya, yang penting baginda ada kuasa budi bicara dan mendapat kepercayaan sebilangan besar Dewan Rakyat untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Okey, selain itu baginda juga menerima nasihat Perdana Menteri untuk melantik menteri-menteri yang lain, ya. Baginda juga menerima nasihat daripada Perdana Menteri untuk melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan, sama ada daripada Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, ya. Okey, yang kedua, peranan yang kedua dalam kuasa eksekutif adalah baginda ataupun YDPA juga membuat perlantikan bagi jawatan-jawatan penting dalam negara. Contoh, Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, dan Ketua Audit Negara. Okey, selain itu, Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis, dan Majlis Angkatan Tentera. Okey, itulah antara jawatan-jawatan yang penting. Okey, dalam aspek ketenteraan, inilah kuasa baginda, ya, kuasa YDPA, pemerintah tertinggi seluruh angkatan tentera Malaysia. Dan baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera, ya, yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda. Okey, baginda bertanggungjawab dalam soal pentadbiran angkatan tentera dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Okey, yang keempat dalam hal diplomatik, baginda pula akan melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Okey, dia duta-duta asing, ya, diplomat-diplomat asing, dan baginda juga akan menerima diplomat-diplomat asing yang datang ke Malaysia dengan tujuan, dengan urusan rasmi lah, ya, atas urusan rasmi. Ini adalah kuasa YDPA dalam aspek kuasa eksekutif. Okey, dalam kuasa perundangan pula, inilah yang baginda buat, memperkenankan, mempersetujui, meluluskan sesuatu rang undang-undang yang telah pun melalui proses
pembentangan di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Baginda hanya perkenan, luluskan yang telah dibahas, dibentang di dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Parlimen. Okey. Sewaktu persidangan parlimen, baginda lah yang akan memanggil parlimen bersidang, ya. Baginda akan memanggil parlimen bersidang dan baginda juga lah yang akan membubarkan parlimen sekiranya berlaku pertukaran kerajaan, ya. Okey, dalam aspek agama sudah tentu jawatan baginda daripada dulu sampai sekarang bertindak sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri baginda sendiri dan negeri-negeri tidak beraja, ya, termasuklah wilayah persekutuan Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Manakala negeri-negeri yang beraja, Ketua Agama Islamnya adalah negeri seperti sultan masing-masing, ya. Okey. Kalau di negeri-negeri beraja yang lain, mereka punya ketua agama Islam adalah sultan masing-masing, ya, kecuali kita. Di sini tidak beraja, so ketua agama Islam kita adalah YDPA. Dalam aspek agama. Okey, kita lihat dalam aspek hak dan keistimewaan. Inilah peranan baginda yang sangat-sangat besar. Baginda lah yang melindungi keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum lain. Dan dalam aspek darurat, hanya baginda, hanya YDPA yang boleh mengisytiharkan darurat. Itu pun jika berlakunya ancaman keselamatan awam dan ekonomi negara, ya. Okey, kita lihat kuasa YDPA yang ketiga dalam soal kehakiman. Baginda akan melantik hakim Mahkamah Atasan setelah dinasihatkan oleh Perdana Menteri dan setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman dan setelah dipersetujui juga oleh Majlis Raja. Okey. Hakim Mahkamah Atasan ni adalah Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak dan Hakim Mahkamah Rayuan serta Hakim Mahkamah Tinggi. Okey. Kuasa pengampunan, baginda boleh mengampunkan, okey. Baginda boleh mengampunkan, itu pun atas nasihat lembaga pengampunan. Okey, baginda boleh mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan di dalam mahkamah tentera. Mahkamah tentera, ya, mahkamah tentera, mahkamah syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak serta wilayah persekutuan. Okey, bukan semua mahkamah, ya. Okey, tapi yang lebih utama mahkamah tentera serta mahkamah-mahkamah di negeri-negeri yang tidak beraja tadi, ya, mahkamah syariah, ya. Okey, pula kepada topik amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Inilah yang dikaitkan dengan raja berperlembagaan. Kita lihat pula peranan raja di dalam sistem demokrasi yang berparlimen ini, ya. Okey, dan apakah yang kamu faham dengan konsep pengasingan kuasa? Kamu kena lihat dengan lebih jelas. Negara kita sememangnya mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Kalau kamu lihat tadi peranan YDPA daripada tiga aspek tu, eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. Inilah yang dikatakan pengasingan kuasa. Okey. Yang pertama, amalan demokrasi yang pertama di Malaysia adalah, ini sering kamu lihat, iaitu pilihan raya. Inilah bukti-bukti kita ini demokrasi. Inilah adalah amalan demokrasi, diadakan 5 tahun sekali, pilihan raya umum. Sejak merdeka 1955 telah dilaksanakan. Bukti demokrasi dilaksanakan hingga hari ini. Pilihan raya ini adalah mandat untuk membentuk kerajaan, kepercayaan, ya. Dan warga negara yang layak mengundi wajib tunaikan tanggungjawab memilih pemimpin yang berwibawa yang akan mencorakkan pemerintahan nanti, ya.
Okey, kamu lihat pada gambar, inilah sistem, inilah proses pilihan raya bermula dengan penetapan tarikh ya. Ini cikgu tak terangkan dengan lebih detail ya. So ini kamu dah belajar di tingkatan 4 ya. Penetapan tarikh, penamaan calon, manifesto, kempen, pengumuman tempat mengundi, menerima kertas undi, buang undi, kira undi dan pengumuman. Bab ni telah jelas kamu belajar di dalam bab 8 di tingkatan 4 ya. Okey, yang kedua di Malaysia ini adanya kebebasan asasi. Okey, kita semua rakyat di Malaysia ini ada hak. Kita ada hak di sisi undang-undang. Okey, apa kita punya kebebasan yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan iaitu kebebasan diri, kebebasan beragama, hak pendidikan, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Tetapi tidak bersifat mutlak. Ya, namun kita dapat juga sekatan-sekatan ya, ada juga beberapa sekatan-sekatan yang dikenakan. Tujuan sekatan ini adalah untuk memastikan ketenteraman, kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang hidup secara demokratik ini ya. Inilah kebebasan asasi yang kita dapat dalam pentadbiran demokrasi. Okey, yang ketiga, kita tengok dahulu apa yang dimaksudkan dengan kebebasan asasi ini dengan lebih jelas. Kalau kebebasan diri, tiada seorang pun boleh diambil nyawanya dan dilucutkan kebebasannya mengikut undang-undang. Okey, kebebasan beragama, walaupun Islam sebagai agama persekutuan, agama rasmi, namun penganut agama lain turut boleh mengamalkan agama masing-masing. Okey, hak untuk mendapatkan pendidikan. Jangan sekali adanya unsur-unsur diskriminasi terhadap warga negara. Diskriminasi kerana agama, ras, keturunan, tempat lahir. Dan yang keempat, yang ini paling banyak orang guna pakai ni, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan, berhak bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Okey, yang ketiga, inilah yang dikatakan pengasingan kuasa dalam pemerintahan di Malaysia. Ini yang tadi cikgu maksudkan ya. Di Malaysia ada badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Okey, badan perundangan ini adalah parlimen. Parlimen yang biasa kamu tengok di kaca-kaca televisyen. Okey, adanya Dewan Rakyat yang selalu kamu nampak pada kaca TV itu adalah Dewan Rakyat yang membincangkan undang-undang, membahas undang-undang, okey? Dan juga Dewan Negara. Dewan Rakyat ni yang kita undi dalam pilihan raya. Itulah wakil-wakil DUN yang akan duduk di dalam sidang parlimen ya. Manakala badan eksekutif adalah Perdana Menteri. Semua kementerian di sini. Ya, jemaah menteri, kementerian, semua di badan pelaksana ataupun eksekutif. Kalau badan kehakiman, tengok pada nama pun dah tahulah, hakim, mahkamah, semua di sini. Okey, tujuan pengasingan kuasa ni sudah tentulah untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Okey, kalau kamu nampak YDPA lah sebagai puncak kuasa kalau nampak pada susun organisasi ni, YDPS sebagai ketua utama negara yang menjadi punca kuasa kepada tiga-tiga badan ini. Inilah yang kamu kena faham apa itu pengasingan kuasa. Antara tiga badan di Malaysia, badan perundangan, badan pelaksana ataupun eksekutif dan badan kehakiman. Okey, yang keempat, kita lihat dahulu parlimen ataupun badan perundangan tadi. Inilah fungsi-fungsi badan perundangan ya. Okey, badan perundangan peranannya menggubal undang-undang. Okey, kalau di peringkat persekutuan, badan perundangan itu dipanggil parlimen. Kalau di peringkat negeri, okey, badan perundangan itu adalah DUN. Dewan Undangan Negeri. Badan perundangan ini tertinggi di Malaysia
Okey, dalam badan perundangan ada komponen YDPA, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Lambang demokrasi mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan. Tadi cikgu cakap, inilah yang telah dipilih melalui pilihan raya. Mereka lah yang berkuasa menggubal undang-undang, buat undang-undang, cadang undang-undang, bentang, bahas. Okey, ataupun meminda undang-undang yang sedia ada, meminda, mengubah suai, mengikut situasi semasa serta menyemak dasar. Dan peranan badan perundangan ini juga ataupun parlimen ini juga adalah meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai baharu. Inilah peranan mereka ya, yang kamu nampak pada gambar. Inilah yang mereka lakukan ni di dalam sidang parlimen ya. Ini kamu nampak pada buku teks kamu. Inilah dia punya rentas bangunan tu ya. Ini kawasan, di sini kawasan Dewan Rakyat, di sini kawasan Dewan Negara. Dewan Negara ada 70 sahaja ya. Dewan Negara ada 70 ahli sahaja. Dewan Rakyat lagi ramai lah. Dia ikut kepada DUN. DUN yang ada di Malaysia. Setakat ni dia macam 200 lebih dah ya. Tak tahu kalau dah bertambah lagi banyak ya. Okey, itu adalah badan perundangan. Ini adalah DUN. DUN tadi adalah peringkat negeri. Pada gambar ni cikgu beri contoh kamu. Ini adalah gambar DUN di Sarawak. Okay? Dan ini juga adalah DUN di Johor. Okay? Semua negeri mempunyai DUN. Memang ya, mempunyai DUN, Dewan Undangan Negeri. Kecuali wilayah persekutuan. Okay? Wilayah persekutuan hanyalah ahli parlimen. Okey. Kalau DUN terdiri daripada sultan ataupun yang di-Pertuan Negeri sebagai yang di atas, adanya ketua negeri, speaker dewan dan ahli DUN. Pun sama, ahli DUN ini dipilih melalui pilihan raya negeri. Apakah fungsi DUN? Peringkat negeri pun sama, menggubal undang-undang untuk negeri masing-masing. Ingat ya, kalau peringkat persekutuan dipanggil parlimen. Kalau peringkat DUN dipanggil, kalau di peringkat negeri dipanggil DUN, Dewan Undangan Negeri. Okay, kita lihat yang kedua kita lihat badan yang kedua, badan demokrasi, badan pengasingan kuasa yang kedua, iaitu badan eksekutif ataupun pelaksana. Ini kalau cikgu nak beri kamu gambaran Putrajaya. Di sinilah terletaknya pejabat-pejabat, Perdana Menteri dan juga kementerian-kementerian yang lain ya. Okey, di sinilah terletaknya jemaah menteri ataupun dipanggil kabinet. Okey, yang diwakili oleh Perdana Menteri dan juga menteri. Contohnya inilah menteri-menteri ini. Okey, banyak lagi sebenarnya kementerian di Malaysia ya. Tugas mereka gubal dasar. Kalau tadi parlimen gubal undang-undang, ini menggubal dasar. Okey, dan melaksanakan pembangunan. Okey, Perdana Menteri bertindak sebagai ketua jemaah menteri, memimpin kerajaan, menjalankan pentadbiran persekutuan. Okey, manakala menteri-menteri pula bertindak sebagai ketua kementerian, melaksanakan dasar kerajaan yang telah pun diputuskan oleh jemaah menteri. Okey, manakala anggota jemaah menteri memegang prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif dengan parlimen dan anggota jemaah menteri akan mempertahankan keputusan yang telah pun dibuat oleh jemaah menteri. Sekiranya ada menteri yang tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, maka dia perlulah meletak jawatan. Okey, badan eksekutif. Okey, badan eksekutif ni adalah kuasa eksekutif pengikut perlembagaan. Kalau di peringkat persekutuan, badan eksekutif itu adalah jemaah menteri. Okey, kalau di peringkat negeri, badan eksekutif itu dipanggil Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ya. Ini pula yang di negeri masing-masing lah, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey, kalau di peringkat negeri, kuasa eksekutif, kuasa pelaksana itu adalah sultan ataupun raja masing-masing. Manakala negeri tidak beraja, yang di Pertuan Negeri lah. Okey, kalau Semenanjung Malaysia, okey, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ini dipanggil Exco.
Okey, kalau Sabah dan Sarawak dipanggil Kabinet. Kabinet Sabah, Kabinet Sarawak. Okey. Manakala kalau pentadbiran kerajaan negeri, ini Menteri Besar. Menteri Besar untuk negeri-negeri yang beraja, manakala Ketua Menteri, gelaran Ketua Menteri untuk negeri-negeri yang tidak beraja. Inilah anggota-anggota dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bertindak sebagai kuasa eksekutif. Tidak sama dengan badan perundangan tadi ya. Okey, yang terakhir, yang ketiga iaitu Badan Kehakiman. Okey, Badan Kehakiman. Kamu tengok pada ni, inilah tugas-tugas Badan Kehakiman, mentafsir perlembagaan, mentafsir ya, melaksanakan undang-undang, mempertahankan perlembagaan persekutuan, mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat dan selesaikan konflik antara persekutuan dengan negeri. Di Badan Kehakiman ini diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Dan kuasa badan mahkamah itu, kuasa badan kehakiman ini dipegang oleh mahkamah. Okey, hakim akan dilantik untuk memastikan sistem kehakiman ini dan keadilan dapat ditegakkan. Okey, fungsi badan kehakiman bergantung kepada status mahkamah tu ya. Mahkamah atasan untuk apa? Mahkamah bawahan apa? Dan mahkamah khas tu apa? Manakala mahkamah di peringkat negeri, contoh mahkamah syariah, Mahkamah Anak Negeri untuk Sabah dan Sarawak. Okey. Ya, cikgu harap boleh faham ketiga-tiga ni, badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman. Perlu kamu faham betul-betul istilah-istilah gelaran tu ya, peringkat persekutuan apa, peringkat negeri apa. Okey, ini susur galur hakim. Inilah kamu nampak piramid ini, Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan yang kedua, Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Session dan juga Mahkamah Magistrat. Okey, pelajar kena tahu hakim mesti bebas daripada pengaruh politik untuk memastikan badan kehakiman ini sebagai institusi keadilan yang disegani, okey, bagi menjamin integriti badan kehakiman ya. Okey, kita lihat topik yang terakhir, apakah keunikan? Kita lihat pula keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Kita lihat satu persatu keunikan Malaysia, keunikan pentadbiran kita sama ada pelajar sedar ataupun tidak ya. Okey, dalam bab ni kita boleh lihat keunikan Malaysia, keunikan pentadbiran Malaysia. Tadi pelajar dah lihat tadi dengan kewujudan raja berperlembagaan yang telah diwarisi daripada zaman Melaka ya. Yang ni pula apa? Okey, yang pertama, di Malaysia telah menggabungkan unsur tradisional memang daripada zaman Melaka dan moden dalam pentadbiran. Okey. Kita ini unik, keunikan pentadbiran kita kerana telah bercampurnya unsur tradisional dan juga moden. Unsur tradisional itu maksudnya raja-raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Raja berperlembagaan lah. Manakala unsur moden ini iaitu mengikut model Westminster dari England. Ini mengikut model pentadbiran England ya. Ini kita ada topik ni, ada penerangan tentang model ni di tingkatan 4. Tingkatan 4 kita nampak istilah model Westminster England ya. Okey, kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen adalah kaedah yang terbaik kerana mengimbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik kita ini yang pelbagai bangsa, agama dan budaya. Ya, dikatakan gabungan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dianggap paling baik ya. Apabila mentadbir dalam negara kita ini yang pelbagai ya, yang pelbagai bangsa, agama dan juga budaya. Gabungan. Ini keunikan yang pertama. Okey, yang kedua, mekanisme semak dan imbang. Ini tadi yang cikgu nak sebut tadi, apa yang dimasukkan dengan pengimbang tadi ya. Okey, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen telah mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan. Okey, pemerintahan beraja akan mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali, kerana sifat raja itu berkecuali ya. Kenapa raja sebagai pengimbang? Kerana sifat raja itu berkecuali dalam semua aspek.
Okey, antara kuasa pengimbang raja, ini kamu kena faham ya, kuasa pengimbang raja meredakan konflik. Ini kamu nampak sendiri ya, meredakan konflik. Pertikaian parti politik di Malaysia ini yang pelbagai fahaman ni, dan juga perselisihan kaum, maka rajalah yang kena bertindak ya. Bertindak sudah di sini sebagai kuasa pengimbang. Okey, mekanisme semak dan imbang ini juga terdapat dalam pengasingan kuasa. Ya, dalam pengasingan kuasa tadi adanya badan perundangan yang menggubal undang-undang, adanya badan eksekutif dan badan kehakiman lah yang akan menyelesaikan konflik dan kekeliruan sekiranya berlaku ya. Ini yang dikatakan imbang ya. Baginda akan bertindak sebagai pengimbang, sebagai penyelesai konflik ya. Sekiranya berlaku pertikaian yang terlalu teruk ya di antara pelbagai parti di Malaysia ini. Okey, keunikan yang ketiga adalah kuasa budi bicara. Ini pelajar kena tahu. Apakah dia kuasa budi bicara baginda? Kuasa budi bicara dilaksanakan, kuasa yang dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar ataupun menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Contohnya kuasa baginda, kuasa budi bicara baginda dalam kes-kes perlantikan Perdana Menteri. Okey? Tetapi kalau itu kalau peringkat persekutuan lah, okey. Tapi kalau di peringkat negeri masing-masing, okey, yang menggunakan kuasa budi bicara itu adalah raja masing-masing dan juga yang di Pertuan Negeri. Okey, itu untuk kes-kes melantik menteri besar dan ketua menteri. Itu bukan tanggungjawab YDPA ya. Itu tanggungjawab raja dan juga YDPN masing-masing. Okey. Contohnya kuasa budi bicara YDPA lagi tidak memperkenankan permintaan membubarkan parlimen. Okey? Dan yang macam baru-baru ni kan kes-kes yang berlaku apabila YDPA diminta untuk bubar parlimen. Baginda boleh guna kuasa budi bicaranya untuk tidak memperkenankan, tidak meluluskan permintaan itu. Okey? Tapi kalau di peringkat negeri masing-masing, yang bertanggungjawab yang tidak memperkenankan permintaan bubar DUN itu bukan YDPA, tetapi raja masing-masing ataupun negeri tidak beraja yang di Pertuan Negeri ya. Ini yang dikatakan kuasa budi bicara. Okey. Kuasa budi bicara baginda. Inilah keunikan kita di Malaysia. Okey, yang keempat, kerjasama politik. Di Malaysia ni amat menekankan tentang kerjasama politik, yang berkaitan dengan berkongsi kuasa antara kaum, berunding dan juga saling berkorbanlah. Memastikan suara semua kaum diwakili dan amat digalakkan permuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan. Okey, parti politik akan membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan. Okey, sejak daripada tahun 1955 lagi, sewaktu Parti Perikatan menang dalam pilihan raya, gelaran nama Parti Perikatan ini telah digunakan pakai dalam masa yang lama ya. Kemudian barulah ditukar kepada Barisan Nasional. Dalam mengikut sejarah telah menang sebanyak 13 kali membentuk kerajaan persekutuan. Namun sewaktu PRU 2018, PRU yang ke-14, tercetus sejarah apabila Pakatan Harapan telah menang pilihan raya. Itu pun Pakatan Harapan adalah kerjasama politik parti pembangkang ya, yang akhirnya membentuk kerajaan persekutuan meskipun bersifat sementara. Tapi ini telah termasuk dalam kes dalam sejarah yang anda kena tahulah. Okey. So, antara keunikan Malaysia tadi, yang pertama adalah tentang unsur gabungan unsur tradisional dan juga moden di Malaysia. Yang kedua tadi tentang kuasa budi bicara sultan. Apa lagi tadi keunikan Malaysia ni ya? Yang ni pula kerjasama politik. Inilah dia keunikan yang terdapat di Malaysia. Okay, so habis bahagian kedua. Cikgu dah cerita ni bahagian kedua, iaitu topik 3.3 tadi, peranan ataupun kuasa YDPA di Malaysia.
Dan kedudukan raja di setiap negeri. 3.4 tadi amalan demokrasi dan juga sistem pengasingan kuasa. Antaranya pilihan raya, kebebasan asasi, apa lagi yang dikaitkan dengan amalan ni pembahagian kuasa badan perundangan iaitu parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Manakala badan eksekutif ataupun badan pelaksana, okay, kalau peringkat persekutuan Jemaah Menteri, kalau peringkat negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Itu okay, konsep pengasingan kuasa. Dan topik yang terakhir adalah keunikan Malaysia. Okay, cikgu harap pelajar telah faham semua topik, kelima-lima topik. Dalam topik ini, raja berperlembagaan dan demokrasi yang berparlimen. Okay, sebagai nilai elemen kewarganegaraan dan juga nilai civiknya dalam bab ni, pelajar boleh lihat peranan raja yang telah memakmurkan negeri, betapa pentingnya rakyat taat setia kepada pemerintah, okey, betapa pentingnya elemen demokrasi sebagai asas pemerintahan negara serta kepentingan pengasingan kuasa dalam sistem demokrasi. Cikgu harap anda faham semua bagaimana tadi bermulanya sistem beraja, kepentingan raja mengikut zaman, okay, dan kekal hingga hari ini, dan amalan demokrasi tadi yang menjadi pegangan hingga ke hari ini. Okay, cikgu ucapkan selamat belajar. Pelajar take note semua apa yang telah cikgu tulis. Jika ada apa-apa persoalan, boleh komen pada YouTube cikgu, boleh komen pada video itu jika anda ada punya sebarang persoalan dan juga masalah. Dan kita berjumpa lagi untuk kita jumpa lagi untuk pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Cikgu ucapkan terima kasih buat rakan-rakan guru dan juga anak-anak pelajar yang telah pun mengikuti video pembelajaran cikgu ini. Bab 3 daripada part 1 dan juga part 2. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Jangan lupa tekan loceng ataupun notification untuk tengok kepada siri-siri video yang seterusnya ya. Cikgu harap sebagai ringkasan di dalam bab 3 ini tadi, pelajar telah pun menguasai, pelajar telah faham tentang peranan dan juga sejarah kewujudan raja, kemudiannya diiktiraf menjadi raja berperlembagaan, peranan majlis raja-raja, okey, yang telah mengangkat ketinggian raja berperlembagaan di Malaysia, dan seterusnya konsep pengasingan kuasa di dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, iaitu ada 3 badan tadi yang penting di Malaysia: badan perundangan, badan pelaksana atau eksekutif, dan juga badan kehakiman, serta keunikan di Malaysia ini. Okey, keunikan sistem pentadbiran di Malaysia. Cikgu harap semua pelajar telah pun boleh faham sedikit sebanyak akan apa yang cikgu sampaikan, dan bolehlah tulis nota daripada cikgu punya video ini, dan cikgu harap dengan nota cikgu ini boleh membantu anda dan anda pun faham akan apa yang cikgu telah tulis di dalam cikgu punya video ini ya. Okey, kita jumpa lagi untuk bab-bab pembelajaran di masa akan datang. Okey, jumpa lagi.